Kalau percaya ni, saya mulailah. Mulai tu. Jangan terperanjat, ha? Wahai Mambang, tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Aku uluk, kau capai, tinggalkan jangan selesai. Apa yang kau menongging pula? Kau tahu untuk tua kata, kalau tiang tu tak kena tanah, rumah hantu. Tadi kau nampak tak? Tak nampak. Tak nampak! Weh, mustahil takkan pula tak nampak. Macam mana kau tengok? Aku tutup mata, aku takut. Kau tutup mata pasal kau tak nampak, Bahlul. Selamat pagi. Selamat pagi. Mila. Mila. Siapa Mila? Hai Mila, buah hati pengarang jantungku. I love you, Mila. Awak ni salah orang tak? Saya bukan Mila. Bukan Mila. Bukan. Encik ni siapa? Milo. Mila. Kau di situ pula. Kenapa? Muda-mudi bertamasya dan menari suka. Ia dalam hati sungguh ramai malam pesta. Muda-mudi bergembira hilang rasa duka. Hello, selamat datang ke channel ini, channel Jalur Cerita yang membawakan teras utama cerita sesebuah filem sebagai info dan hiburan buat anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main ni malam Jumaat ni. Cepat. Hantu. Hantu. Ini Melayu tu penakut. Waalaikumsalam. Sorry lah, salah cakap. Jangan main malam Jumaat ni. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah lagi filem lama hitam putih komedi bertajuk Nasib Do Re Mi, sebuah filem sequel pelakon dan pengarah Tan Sri P. Ramlee. Dia kau teruk lagu. Dia yang besar. Kau Tak boleh, ini macam tak adil. Mari kita lala tamplong. Lala tamplong. Ya. Lala tamplong. Boleh? Lala tamplong. Aku keluar. Kau keluar. Ini kita one to stop. One, two, stop! Kau kena. Kau kena. Memang dasar kau mesti nak kena lah. Filem ini diterbitkan pada tahun 1966 oleh Merdeka Film Production berdurasi sepanjang 1 jam 47 minit. Filem ini dibintangi P. Ramlee sebagai Do, A.R. Tompel sebagai Re, Ibrahim Din sebagai Mi, serta Ghazali Sulmatri sebagai Lokman, Mahyun Ismail sebagai Nora, Idris Hashim sebagai Komeng, Mahmud Jun sebagai Pak Maun, Habibah Harun sebagai Ibu Nora, dan bintang-bintang lain. Filem ini mengisahkan tentang 3 orang lelaki, Do, Re dan Mi, ingin memperbaiki keadaan hidup mereka yang pokai telah bertembung dengan geng perompak bank yang berniat serong kepada seorang gadis bernama Nora.
nampak pinangan aku ya. Sekarang kau lihat apa jadi? Apa jadi Luqman? Mati kenalannya. Aku tidak lepas kepada kau. Cerita dimulakan dengan perjalanan Do, Re dan Mi yang tersesat di sebuah tempat terpencil. Kemudian mereka menjumpai sebuah rumah tersorok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main ni malam Jumaat ni. Di dalam rumah, mereka menjumpai makanan, lalu makan dan muncul kemudian tuan rumah yang mereka gelar sebagai Tok Hercules yang nampak menakutkan tetapi sebenarnya baik hati, lalu meminta lagu daripada Do, Re dan Mi. Aku lama tak dengar lagu. Baik tu. Suari good morning, suari good morning, istimewa raja. Cerita kemudian beralih memperlihatkan Luqman, lakonan Ghazali Sumatri, datang ke rumah kekasihnya Nora, lakonan Mahyun Ismail, dengan disambut oleh Pak Maun, ayah Nora, lakonan Mahmud Jun, dan Ibu Nora, lakonan Habibah Harun. Datang saya ni nak ambil Nora, nak tengok wayang gambar lah, Cik. Cerita apa? Cerita bagus juga. Love is many splendid thing. Bagus cerita tu. Kemudian cerita beralih pula memperlihatkan rumah ketua geng perompak bernama Komeng, lakonan Idris Hashim, dan kuncu-kuncunya yang telah memprovokasi Komeng serta Nora yang intim dengan Luqman. Apa beza? Nora dengan Luqman, bos. Betulnya komen, bos. Roman? Ya. Kau sudah tengok, mengapa kau diam? Habis bos tak kasih order apa macam, bos. Kalau aku tak kasih order, kau tak boleh lanyak. Lanyaklah. Komeng kemudian merancang dan melakukan satu rompakan kedai emas intan berlian. Jangan gerak. Jangan gerak. Mati ya. Ingat, semua orang dalam kedai, jangan bikin bising, jangan bikin sibuk. Buat macam tak ada apa-apa yang berlaku dalam kedai ini. Okey dah? Isikan barang-barang masuk di dalam beg. Lekas. Do, Re dan Mi meneruskan perjalanan dengan pelbagai peristiwa yang berlaku sebelum akhirnya terpaksa tidur di taman bunga. Salam. Mereka ni datang tu nak kenal ya? Apa tidaknya. Apa? Baik. Sila. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni. Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Ketiga. Mana lagi dia? Ada di luar. Aku tak dipanggil. Tak dipelau Dipanggil lah. Aku penyambut dah. Kopi. Anak dah. Ketika di taman bunga itu, Komeng yang cemburu kerana Nora telah menyerang Luqman, menyebabkan Do, Re, Mi turut membantu melawan Komeng dan kuncu-kuncunya, yang akhirnya Do, Re, Mi dirawat di hospital. Terima kasih. Tak ada kan, doktor? Tak ada. Jangan-jangan dia lari pakai baju hospital lah. Cuba pergi tengok. Baik, Tuan Doktor. Terima kasih, Tuan Doktor. Kemudian setelah lari daripada hospital, Do, Re, Mi mencuri tidur di sebuah rumah yang rupanya rumah Komeng yang merancang untuk berjumpa Bomo menyihirkan Nora.
Nyanyi kan cangkak women yang kita tolong dah. Bos, kita tak boleh main kasar, bos. Kita mau main halus, bos. Ya, bos. Main halus? Ya, bos. Apa, main racun? Ya, racun tak boleh, bos. Bos, saya ada kenal satu bomo tinggal di dalam kampung. Kalau bos jumpa tu bomo, saya garanti orang tersembah bos punya kaki dah. Betul, bos. Do merancang mengenakan Komeng dengan menjadi bomoh penipu, lalu menyamar menjadi bomoh. Apa dengan kau? Dok bomo main lagu konga. Kunggah? Kau syok ya? Assalamualaikum, Tok Bomo. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sila duduk. Ya. Kalau percaya ni, saya mulailah. Mulai tu. Jangan tu peranjat, ha? Wahai Mambang, tolong saya ulu. Kau capai, tinggalkan jangan selesai. Pulut dekat. Ni Datuk. Ini dia. Pulut ada. Aku titik, congkangan cong. Telur putih ala bulanku je. Kalau tak tinggal sedikit, aku tak dapat, aku menjerit. One, two, three, four, and five. I want tiga apa di dalam jangan buat pasang. Tolong cepat hantar reply. Ni dia. Cepatnya jin tu makan sampai licin. Jin berdengung. Ini ada kertas pula. Apa pula ni? Jin tu pandai tulis romanis pula. Well educated jin. Apa dia kata lagi? Terima kasih. Tolong beri wang RM400. Wang apa tu Omong? Tu dek pergerah dia tu. Penggerak Boleh. Boleh tu Omong, boleh. Ni dia. Dah sampai. Dah, cukup. Ambil betul lah. Betul. Dah cukup dah. Cukup tu. Wah, ujian. Oleh pengerah sudah sampai. Tolong kita selain. Kalau tak cukup, jangan reply. Hantar tangkai. Ya, tu dia. Apa tak? Tak tahu? Ada apa bang? Saja gitu. Ni tanggai dia dah hantar. Oh, tangkai. Ini kata Mambang tadi tu nak ditanam di depan rumah Nora. Tangkai ni. Tapi masanya lepas jam 12 malam. Oh, 12 malam. Sebelum 12 tak boleh? Tak boleh, tak mujarab. Baik. Tak ada buat apa-apa lagi? Tak ada lah. Tak ada balik lah. Tok Bomo perambat. Tak ada perambat, saja Mambang nak kira duit. Jangan balik lah. Senang itu. Tidak cukup dengan itu, Do Remy mengenakan Komeng dan geng-gengnya menanggal baju dan seluar di depan rumah Nora semasa menanam tangkal. Jangan takut.
Memang korang datang pun betul time. Aku datang ni saja nak bagi petua sebelum tanam tangkai. Nak bagi petua? Ya. Petua macam mana tu, Datuk Jin? Petuanya bila nak tanam, baju, seluar, singlet buka semua. Nak buka? Kena buka. Tak buka tak boleh? Kalau tak buka, tak berjarab. Tak percaya tanya dia. Kena buka Ya. Buka lah. Apa lagi mulailah. Mulai. Jaga beg duit jangan cecer lah. Cepat sikit. Buka cepat, buka. Dah buka semua. Semua orang dah buka tu. Bos, Ya. seluar masing-masing kumpulkan, letak satu tempat. Jaga jangan cecer beg. Dah selesai. Ya. Bolehlah tanam itu sekarang. Siapa nak tanam, Datuk Jin? Bos tanam. Bos kena tanam. Cepat tanam. Dah tanam, Datuk Jin. Dah tanam. Ya. Bagus. Barangkali kalau tak ada apa-apa, besok malam hurrah Hurrah sampai. Ada syarat yang kedua. Ada lagi syarat? Syarat sesudah tanam, Ya. bila nak balik, lari sekuat-kuatnya. Kena lari. Seorang tak boleh tengok belakang. Kena lari. Lari, tak percaya tanya dia. Siapa nak lari, Tok Jin? Bos, Bos kena lari. stand by. Kumpul satu, jaga bos. 2, go. Hang pun lari lah. Namun Pak Maun yang salah faham menyangka Doremi pencuri telah menangkap mereka, tetapi nasib Lokman datang menjernihkan kemelut. Mereka ni lah yang menolong kami malam itu, Pak Cik. Kalau tak kerana mereka, entah saya pun dah mati. Barangkali Nora pun dah kena kini. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Alamak, kesian. Sekali. Doremi pun menceritakan hal Komeng mahu meletakkan tangkal menyihirkan Nora, lalu kemudian mereka merancang memerangkap Komeng yang mereka syak turut terlibat merompak kedai emas baru-baru ini. Untuk itu, Nora pun menyamar kononnya tangkal bomoh telah mujarab untuk merisik dan mendapatkan bukti jenayah Komeng yang ternyata benar dan akhirnya dibantras serta dijatuhkan hukuman. Memang cukup proof. Lain bawa orang yang pengsan masuk ke dalam jeep. Baik, Tuan. Mahkamah menjatuhkan hukum 5 tahun kerja berat kepada Komeng dan rakan-rakan kerana kesalahan merompak dan menyimpan senjata api secara haram. Cerita pun mula berakhir bila Doremi menghadiahkan wang sagu hati polis kepada Lokman dan Nora serta menghadiri majlis perkahwinan pasangan itu, dan akhirnya Doremi pun berbasikal pergi, lalu cerita pun tamat. Doremi lani jadi pendekar, tak habis jangan bertengkar. Hampa yang di bawah, tolonglah sikit sabar. Nah, inilah dia alur utama cerita filem lama ini. Katakan playboy. Macam kau nampak aku muda tak? Muda 15 tahun muda. Kasut kita penuh jengki, baju belang. Dah bergaya sikit. Tak kasih warm up sikit lah. Kita pergi. Itulah. Bos gila perempuan, kita semua dah masuk dalam game. Tinggilah. Bos. Mana ada bos lagi?
Ternyata sikap prihatin dapat mewujudkan bantu-membantu. Semoga tayangan ini dapat mengimbas kembali kegemilangan seniman-seniman lama veteran kita. Seterusnya anda boleh like, komen dan subscribe channel ini sebagai hiburan atau mendapatkan alur utama cerita sesebuah filem. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.